السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita pada muka surat 169 daripada kitab Zadil Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Dalam tajuk dalil-dalil mereka yang membolehkan azal. Perkataan al-azal kita dah baca pada minggu lepas berkenaan dengan hubungan suami isteri, kan? Yang mana adalah hubungan tersebut suami dia tidak melepaskan spermanya dalam rahim isterinya. Itu maksudnya. Jadi di sini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab terjemahan, para ulama yang membolehkannya secara mutlak berdalil dengan hadis-hadis yang telah kami sebutkan, dan bahawa hak wanita hanyalah merasakan kemaluan suaminya, bukan dalam hal keluarnya sperma. Dalil mereka yang membolehkan. Dia ada khilaf lah, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang mengharuskan, dan ada yang mengharamkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun yang mengharamkannya secara mutlak, ya, berdalilkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahih daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Judamah bintu Wahbin, saudari kepada Ukashah. Dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang, lalu mereka bertanya tentang azal. Azal kita sebut tadi, kan? Maka Rasulullah menjawab, dzalikal wa'dul khafiyyi, itu adalah mengubur hidup-hidup secara halus. Maksudnya menanam anak-anak perempuan, baby-baby secara halus, ya kan? Jadi orang Arab jahiliah mereka melakukan wa'dul banat. Wa'dul banat maksudnya mengkebumikan, menanam hidup-hidup anak perempuan ataupun baby perempuan, ya? Kerana malulah dilahirkan bagi mereka anak perempuan. Dan sebagai orang pula, kenapa dia dikebumikan anak dia hidup-hidup walaupun anak lelaki-lelaki? Kenapa? Kerana dia takut anak dia akan makan rezeki dia, lalu dia tanam anak dia hidup. Itu ada, macam tu pun ada juga. Jadi biasanya kebiasaan amalan jahiliah mereka mengkebumikan ataupun menanam hidup-hidup baby perempuan. Ini amalan Arab jahiliah lah. Dan ia adalah firman Allah Ta'ala, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bila? Di akhirat nantilah. Kenapa kamu dibunuh? Kenapa kamu dikebumikan macam tu? At-Takwir ayat 8. Baik, di sana kemudian bantahan mereka yang mengharamkan terhadap mereka yang membolehkan al-azal. Kan? Nah, di sana mereka yang mengharamkan, membantahlah argumen tadilah. Ya? Mereka mengatakan ini adalah penghapus hukum. Ya, nasikh. Ya. Nabi kata dzalikal wa'dul khafi, ataupun wa idzal mau'udatu su'ilat, itu dia adalah pembatal terhadap hadis-hadis yang membolehkannya. Kerana ia adalah dalil dari yang hukum asal, dalil yang dari hukum asal. Sedangkan hadis-hadis yang membolehkan selaras kaedah al-bara'ah al-asliyah, yakni hukum asal sesuatu adalah boleh, yakni mana asal sesuatu boleh. Padanya boleh, al-azal ni di awalnya boleh. Sementara hukum syariat
berfungsi untuk mengeluarkan daripada hukum asal. Kemudian datang dalil yang mengeluarkan daripada pembenaran itu kepada larangan. Itu dah. Jadi al-aslu fil asya' al-ibahah, kita kata asal-asal pada semua perkara ni harus, mereka ada dalil yang mengharamkannya. Di sini datang dalil yang mengharamkannya. Yang mengharamkan azal itulah. Mereka berkata, kan, jadi mereka yang mengharamkan. Adapun beralasan dengan perkataan Jabir radhiyallahu anhu, kami melakukan azal, sedangkan Al-Quran masih turun. Ini al-azal. Siapa yang tak faham boleh tanya, boleh tulislah di ruangan komen tu, tak faham apa ya kan. Kita cuba jelaskanlah insya-Allah supaya kita boleh fahamlah. Jadi kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, kata Jabir radhiyallahu anhu. Kami melakukan azal sedangkan Al-Quran masih turun. Kalau maknanya kalau haram, Quran dah laranglah perbuatan kami tadi, azal itu. Baik. Jadi ini yang menjawab ni adalah mereka yang mengharamkanlah. Seandainya ia adalah perbuatan yang terlarang, maka nescaya Al-Quran akan melarangnya. Ini alasan mereka yang mengatakan harus. Adapun mereka yang mengatakan haram, mereka menjawab baliklah alasan ni. Maka dijawab. Kata Ibn Qayyim, maka dijawab. Orang yang telah diturunkan Al-Quran kepadanya telah melarang dengan sabdanya. Siapa yang diturunkan kepadanya Al-Quran? Iaitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, telah melarangnya dengan sabdanya. Dzalika wa'dul khafi. Nabi kata dzalikal wa'du al khafi. Kan? Itu Nabi kata itu adalah pembunuhan hidup-hidup. Maksud menanam. Al-wa'du ni menanam hidup-hidup. Kan, secara halus. Dan membunuh hidup-hidup. Jadi al-wa'du semuanya adalah haram. Mereka berkata pula Al-Hasan Al-Basri telah memahami adanya pelarangan daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tak kala azal disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang sebut azal dekat Nabi, Rasulullah pun bersabda, "La alaikum alla taf'alu dhakum fa innama huwa al-qadar." Tidak ada mudaratnya atas kalian kalau kalian tidak melakukannya. Hanya saja ia adalah takdir. Kan, kalau kita tidak melepaskan sperma ke rahim isteri kita pun maknanya kalau Allah nak jadikan anak, jadi. Itu takdir Tuhan. Itu maksudnya. Ibnu Aun berkata, maka aku menceritakan hadis ini kepada Al-Hasan, yang Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Lalu dia berkata, demi Allah seakan-akan ini adalah pelarangan. Dia kata. Mereka mengatakan, kerana ia adalah perbuatan memutuskan keturunan. Sementara hal itu merupakan perkara yang dituntut daripada pernikahan. Apa yang dituntut daripada pernikahan? Iaitu menyambung keturunan. Ya, merupakan perlakuan yang jelek. Memutuskan keturunan merupakan perbuatan yang jelek, yang tak elok kepada isteri. Dan memutuskan kelazatan ketika tabiat itu, fitrah itu berhajat kepadanya. Lalu mereka berkata, kerananya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak melakukan azal, dan dia berkata, seandainya aku tahu ada seorang di antara anak-anakku yang melakukan azal, maka pasti aku akan menghukumnya. Ali radhiyallahu anhu juga membenci azal. Syu'bah menyebutkannya daripada Asim, daripada Zir darinya, telah sahih daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata tentang azal, dia adalah pembunuhan hidup-hidup secara halus. Juga sahih dari Abu Umamah bahawa dia ditanya tentangnya, maka dia menjawab, aku tidak melihat ada seorang Muslim yang melakukannya, yakni al-azal. Nafi' berkata daripada Ibnu Umar, Umar radhiyallahu anhu memukul sebahagian anaknya kerana melakukan azal. Yahya bin Sa'id Al-Ansari berkata daripada Sa'id bin Al-Musayyab,
Dia berkata, Umar dan Uthman radhiyallahu anhuma melarang melakukan azal. Ini dia. Okey, cara mengkompromikan antara hadis-hadis yang disangka bercanggah dengan hadis-hadis yang dirasai ada percanggahan di antaranya. Macam mana kita nak kompromikan? Macam mana kita nak satukan dia? Tidak ada satu dalil pun. Tidak ada satu pun dalil-dalil ini yang bertentangan dengan hadis-hadis yang membolehkan. Yang mana hadis-hadis itu begitu jelas lagi sahih. Adapun hadis Judamah binti Wahab, meski diriwayatkan oleh Muslim, akan tetapi hadis-hadis yang sangat banyak menyelisihinya. Ya. Yang kita baca tadi kan, di awal tadi hadis Judamah, kan? Akhi saudara perempuan kepada Ukasyah tu. Rasulullah kata, "Dzalika wa'du." Tadi hadis Judamah. "Dzalika al-wa'du al-khafi." Nabi kata. Okey, dia kata di sini. Meski diriwayatkan oleh Muslim, akan tetapi hadis-hadis yang sangat banyak menyelisihinya. Abu Daud berkata, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata, Aban menceritakan kepada kami, dia berkata, Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata, bahawa Muhammad bin Abdul Rahman bin Thawban menceritakan kepadanya bahawa Rifa'ah menceritakan kepadanya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki yang berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku mempunyai wanita budak, ini hamba lah, wanita hamba, dan aku melakukan azal padanya. Aku tidak mahu dia hamil, tapi aku juga menginginkan apa yang diinginkan oleh seorang lelaki. Dan sungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan azal itu adalah pembunuhan hidup secara halus. Maka beliau bersabda, orang-orang Yahudi telah berdusta. Seandainya Allah mahu menciptakannya, maka kamu tidak akan sanggup memalingkannya. Kata Ibn Qayyim, cukuplah bagi kamu kesahihan hadis ini, kerana mereka semua ini para perawi adalah terpercaya dan kuat hafalan. Ini thiqah, hafiz. Sebahagian mereka menganggap hadis ini cacat kerana sanadnya kontradiktif, yakni muttarib, bercanggah. Sebab di dalamnya ada perselisihan pada Yahya bin Abi Kathir. Sebagian berkata hadis ini diriwayatkan daripada Yahya bin Abi Kathir dari Muhammad bin Abdul Rahman bin Thawban, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dari jalur ini diriwayatkan At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Sebahagian lagi berkata ia diriwayatkan daripada Abu Muti' bin Rifa'ah, namun sebahagian berkata daripada Abu Rifa'ah. Lalu ada yang berkata daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah. Akan tetapi ini tidaklah menjadi cacat bagi hadis ini. Kerana boleh jadi riwayat ini daripada Yahya, dari Muhammad bin Abdul Rahman, dari Jabir. Dan boleh jadi juga daripada beliau, daripada Ibn Thawban, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, dan bisa, boleh juga daripada beliau, Jabir tadi, daripada Abu Thawban, dari Rifa'ah, daripada Abu Sa'id. Maka yang tersisa hanyalah perselisihan mengenai Abu Rifa'ah. Adakah dia Abu Rifa'ah atau Ibn Rifa'ah atau Abu Muti'? Hal seperti ini tidak bermasalah sepanjang keadaan Rifa'ah telah diketahui. Kemudian tidak ada keraguan bahawa hadis-hadis Jabir sangat jelas lagi sahih, menunjukkan bolehnya azal. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kami telah meriwayatkan daripada sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka membolehkan dan menganggapnya tidak mengapa, yakni al-azal. Ana kata boleh. Al-Baihaqi berkata, kami telah meriwayatkan pembolehan dalam hal itu, yakni al-azal, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ayyub Al-Ansari, Zaid bin Sahih, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan selain mereka. Ini adalah mazhab Malik,
Asy-Syafi'i, para ulama Kufah dan majoriti ulama yang mengharuskan al-azal tadi lah. Baik. Perkataan mereka yang memahami larangan dalam konteks makruh serta bantahan terhadapnya. Kan? Hatta makruh pun dia tak boleh kata yang bantah ni kan. Dia kata harus mata-mata yang ni mutlak lah. Hadis Judamah dijawab dengan mengatakan bahawa ia hanya menunjukkan hukum makruh. Bahkan kelompok lainnya melemahkannya. Dan mereka berkata, meremahkan riwayat tadi lah, riwayat Judamah walaupun dalam Muslim, berkatakan. Mereka berkata, bagaimana boleh Nabi SAW mendustakan orang-orang Yahudi dalam hal itu, kemudian beliau mengabarkan seperti pengabaran Yahudi pula. Macam mana? Ini termasuk perkara yang sangat mustahil. Ada kontradiktif, ada percanggahan. Kelompok lainnya membantah kelompok ini dengan mengatakan, hadis tentang pendustaan beliau terhadap Yahudi kontradiktif, ini bercanggah. Sedangkan hadis Judamah terdapat dalam As-Sahih, yang Sahih Muslim yang kita baca tadilah. Itu dia. Kemudian mereka yang memahami pendustaan itu dalam hal pencegahan kehamilan. Ini pula. Kelompok lainnya mengempromikan kedua hadis ini dengan mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan sungguhnya azal sama sekali tidak boleh menyebabkan kehamilan. Maka Rasulullah SAW mendustakan ucapan mereka itu. Ini ditunjukkan oleh sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau aradallahu an yakhluqahu lamastata'ta an tasrifahu." Seandainya Allah mahu menciptakannya, maka kamu tidak akan mampu untuk mengubahnya. Tak mampu nak palingkan dia. Sementara sabdanya, innahul wa'dul khafi. Ia adalah pembunuhan hidup-hidup secara halus. Okey, macam mana nak kompromi ni? Maksudnya, meski ia tidak bisa mencegah kehamilan sama sekali, sebagaimana halnya meninggalkan persetubuhan, namun dia memberi pengaruh dalam hal mengurangi risiko kehamilan. Itu maksud innahul wa'du al-khafi. Dia bolehlah mengurangi risiko kehamilan tu. Mereka yang mengatakan hadis yang mengharamkan sebagai penghapus bagi hadis membolehkan, dan bantahan atas pendapat ini. Dia berkata hadis yang haramkan itu adalah nasikh bagi hadis yang membolehkan. Yang membolehkan jadi mansuh. Dan bantahan di atas pendapat. Pendapat ni pun kena bantah. Ada yang membantah, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kelompok lainnya mengatakan kedua hadis ini sahih. Hadis Judamah tadi sahih, hadis Jabir pun sahih juga. Akan tetapi hadis yang mengharamkan menghapus hukum bagi hadis yang membolehkan, yakni nasikh, kata mereka. Dan ini adalah metod daripada Abu Muhammad Ibn Hazm dan selainnya. Ibn Hazm ada ambil ni, manhaj ni. Okey? Ada kita ayat hadis ni nasikh dan mansukh. Mereka mengatakan kerana hadis yang mengharamkan mengeluarkannya daripada hukum asal. Hadis yang haramkan tu dia keluarkan hukum asal. Hukum asal tu boleh. Bila datang hadis yang mengharamkan, dia tarik. Dia keluar daripada hukum asal. Maka tak boleh. Dan hukum itu asalnya dibolehkan sebelum adanya pengharaman. Tapi bila datang pengharaman, maka sekat terus tak boleh. Akan tetapi klaim ataupun dakwaan mereka ini, dia kata, berhajatkan pembuktian daripada sisi sejarah yang otentik, yang sahih. Kena ada bukti lah. Berdasarkan sanad yang sahih. Yang menjelaskan bahawa salah satu hadis lebih belakangan. Salah satu di antara hadis ini tentu ada yang kemudian kan. Lebih belakangan adanya dibanding dengan yang lainnya. Mesti ada dalil yang menunjukkan hadis itu datang kemudian. Hadis ini, hadis yang nasikh datang kemudian, yang mansuh datang dahulu. Mesti ada
bukti, dalil. Dan dari mana mereka bisa boleh dapatkan bukti itu? Kan? Bukti yang kata nasih mansuh ni kan. Mana ada dapat? Umar dan Ali radhiyallahu anhuma telah bersepakat bahawa azal tidak dikatakan pembunuhan hidup-hidup sampai sperma itu telah melalui 7 fasa penciptaan. Apa itu 7 fasa penciptaan ni? Ya kan? Daripada saripati tanah yang pertamanya, kemudian jadi setitis air mani yang kedua, yang ketiga dia menjadi darah, ya kan? Segumpal darah. Yang keempat dia menjadi seketul daging. Yang kelima dia ada tulang, kan? Kemudian yang keenam ni tulang disalut daging. Yang ketujuhnya kemudian dia menjadi makhluk lah, sama ada makhluk manusia ataupun makhluk yang lain. Ini dia. Jadi sini maksudnya tadi makhluk manusia lah, makhluk lain apa benda kan, makhluk manusia lah. Sebab cerita ni tentang manusia tadi, ya kan? Air mani tadi, air mani. Nak serta kata fasa kejadian manusia ni macam ni. Ya, sebab tu dia kata azal, Umar dan Ali bersepakat bahawa azal tidak dikatakan pembunuhan hidup-hidup sehinggalah sperma itu telah melalui 7 fasa penciptaan. Bila sampai cukup fasa penciptaan itu, maka ya, dia tidak boleh melakukannya lah. Ya, maka dia akan dikatakan pembunuhan hidup-hidup. Kemudian Al-Qadhi Abu Ya'la dan selainnya meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ubaid bin Rifa'ah daripada bapanya, dia berkata, Ali, Az-Zubair dan Sa'ad radhiyallahu anhum ikut duduk di sisi Umar radhiyallahu anhu bersama sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka sedang membicarakan azal. Kan? Sahabat-sahabat tadi. Maka mereka berkata, tidak apa-apa. Lalu seorang lelaki berkata, mereka yakni Yahudi menganggap itu adalah pembunuhan hidup-hidup secara halus. Maka Ali radhiyallahu anhu berkata, ia tidak dianggap pembunuhan hidup-hidup sampai melalui 7 fasa tadi kan. Bila cukup 7 fasa tu maka mana tak boleh nak gugurkan dia lah. Bila gugurkan jadi wa'dul banat lah. Al-wa'dul khafi. Sampai ia daripada saripati tanah, kemudian jadi nutfah, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi seketul daging, kemudian menjadi tulang, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi makhluk yang lain. Ada kita, makhluk manusia. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, kamu berkata benar, semoga Allah memanjangkan umurmu. Nabi SAW mendoakan, mendoakan sahabat ni, semoga Umar kata radhiyallahu anhu, Umar kata, kamu berkata benar, semoga Allah memanjangkan umurmu. Berdasarkan asar ini maka sebagian ulama berdalil tentang bolehnya mendoakan seseorang agar panjang umurnya. Dan kita boleh doa minta bagi panjang umur, boleh ya. Panjang macam mana, berapa ratus tahun, tu kita tak tahulah. Tapi walaupun umur kita tak sampai 100 tahun, tak sampai 70 tahun, tapi maknanya keberkatan dalam umur itu berterusan. Ya. Jadi bolehlah minta panjang umur. Kemudian penyebutan mereka yang membolehkan azal atas izin isteri merdeka. Isteri mereka yang merdeka, ada isteri yang hamba. Ada orang tak mampu, dia nak kahwin orang merdeka, dia kahwin dengan hamba. Dia pergi minta dekat tuan hamba itu, tu nak kahwin dengan hamba dia. Kemudian ada pun yang membolehkan azal dengan seizin wanita yang merdeka. Maka mereka berkata, sang wanita mempunyai hak untuk mempunyai anak sebagaimana laki-laki mempunyai hak padanya. Karenanya dialah yakni wanita yang lebih berhak merawatnya. Lalu mereka mengatakan, adapun wanita hamba, wanita budak, wanita hamba lah,
tidak diperhitungkan izinnya. Kerana dia tidak mempunyai hak dalam pembahagian. Karenanya dia tidak boleh meminta pemenuhan hak daripada majikannya. Seandainya mereka mempunyai hak dalam persetubuhan, nescaya orang yang bersumpah tidak mencampurinya, nescaya akan dituntut untuk memenuhi sumpahnya. Tapi kalau dengan hamba tak dikira, dengan merdeka ya dikira. Itu maksudnya. Kalau sumpah dia tadi kan. Maka mereka mengatakan, adapun kalau isteri adalah hamba, isteri adalah budak, maksud hamba lah. Seorang lelaki dia mampu berkahwin dengan seorang hamba. Suami boleh melakukan azal tanpa seizinnya. Ini kalau mereka kata kalau isteri itu hamba lah, hamba, perempuan. Suami boleh azal tanpa izin isteri dia. Guna melindungi keturunannya daripada perbudakan. Supaya apa? Supaya keturunan lelaki-lelaki itu tidak jadi keturunan hamba. Dia tak nak keturunan daripada keturunan hamba. Ya? Akan tetapi diperhitungkan izin daripada majikannya. Tapi kena minta izin. Dia nak buat azal, dia kena tanya majikan dia. Kan? Tuan punya hamba perempuan itu. Lelaki-lelaki ni lah. Kerana ia mempunyai hak pada anak budaknya. Pada anak hambanya. Maka izin majikan diperhitungkan dalam hal ini. Seperti halnya daripada wanita merdeka dan kerana kemaluan didapatkan manfaatnya oleh majikan. Sebagaimana didapatkan oleh wanita merdeka. Maka izin majikan dalam masalah azal sama seperti izin wanita yang merdeka. Jadi kalau dia nak azal, kena minta izin pada tuan wanita tu lah. Yang isteri dia tadi, dia kahwin dengan hamba. Milik orang lain kan. Dia merdeka. Itu maksud dia. Ahmad rahimahullah berkata dalam riwayat Abu Talib tentang wanita budak, yakni wanita hamba yang dinikahi. Seseorang merdeka kahwin dengan wanita, dengan hamba pada seorang hamba perempuan pada seorang wanita. Hamba perempuan pada seorang lelaki-lelaki lah, tuan dia tadi. Dia meminta izin kepada keluarganya untuk melakukan azal. Kerana mereka menginginkan anak, wanita itu mempunyai hak menginginkan anak. Sedangkan perbudakan atas dirinya tidak mengizinkannya. Beliau berkata dalam riwayat Salih bin Mansur, Hanbal, Abu Al-Harith, Al-Fadl bin Ziyad dan Al-Maruzi boleh melakukan azal pada wanita merdeka dengan seizinnya. Dan pada hamba ataupun budak hamba lah, tanpa seizinnya. Ya. Kalau wanita merdeka kena minta izin, kalau hamba tak payah minta izin. Beliau berkata pula dalam riwayat Ibnu Hani, kalau dia melakukan azal padanya maka dia harus menerima anaknya kalau lahir. Ya. Dia buat azal, tentu isteri tetap mengandung perempuan tadi, maka dia kena terima anak tadilah. Terkadang anak tetap lahir walaupun dilakukan azal. Sebagian orang ada yang mengatakan aku tidak punya anak kecuali daripada azal. Sebagian pula kata aku tak ada anak melainkan daripada azal. Aku azal tapi ada anak. Okay? Itu dia. Walaupun mungkin tertinggal titis dan sebagainya. Wallahu a'lam. Beliau berkata lagi dalam riwayat Al-Maruzi tentang melakukan azal pada wanita budak, ini wanita hamba lah, yang telah melahirkan anak untuk majikannya, yakni Ummul Walad. Kalau si laki-laki mahu, dia boleh melakukannya. Kalau budaknya mengatakan tidak halal bagimu, maka dia, yakni hamba itu, tidak berhak mengatakan ucapan itu. Maksudnya azal halal apa? Halal azal lah. Azal, perbuatan azal itu. Okey, harap jelas di sini. Kemudian masuk pula tentang faslun, itu pasal lah. Hukum beliau SAW terhadap al-ghail. Apa dia al-ghail? Iaitu mencampuri wanita yang masih menyusu. Okay, maksudnya menggauli. Okay, bersetubuh dengan wanita yang masih menyusu lah. Menyusui. Yang melahirkan anak dan menyusu. Dinukil melalui jalur sahih dalam sahih Muslim bahawa beliau SAW bersabda,
Sungguh aku telah bertekad untuk melarang al-ghailah, yakni mencampuri ataupun menyetubuhi wanita yang masih menyusui babynya. Sampai aku ingat bahawa orang-orang Romawi dan Persia melakukannya. Mereka ni buat ghail. Orang Rom dan orang Parsi ni mereka buat ghail. Okay? Akan tetapi itu tidak mendatangkan mudarat pada anak-anak mereka. Ni dia. Al-ghail kan. Dalam Sunan Abu Dawud daripada beliau SAW melalui hadis Asma binti Yazid, لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan berselubung demi zat, dengan terselubung demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya itu menimpa orang-orang Parsi lalu menjatuhkan mereka. Ini dia. Dia, yakni perawi daripada Asma berkata, aku berkata, apa yang beliau maksudkan? Kan? Jadi maknanya, apa yang Nabi maksudkan tu? Jadi Aisyah menjawab, Asma menjawab, kan? Al-ghailah, iaitu seorang lelaki mencampuri isterinya sedang dia masih menyusui. Al-ghailah. Aku berkata, adapun hadis pertama iaitu hadis Judamah binti Wahab tadi, maka ia mengandung dua perkara. Yang setiap perkara itu ada dalil yang bertentangan dengannya. Ada. Bahagian awalnya adalah apa yang telah berlalu. Lepas lah yang disebut cerita dah baca lepas dah lah. Sungguh aku telah bertekad untuk melarang al-ghailah. Ini bertentangan dengan hadis Asma. Dan bahagian akhirnya adalah apa dia? Kemudian mereka bertanya kepada beliau SAW tentang azal. Maka beliau bersabda itu adalah pembunuhan hidup-hidup secara halus. Ini juga bertentangan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Orang-orang Yahudi telah berdusta kepada Nabi SAW. Ada yang mengatakan sabda beliau, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian secara terselubung. Adalah larangan untuk menjadi sebab terjadinya hal itu. Hal itu yakni kematian anak. Kerana beliau SAW menyerupakan al-ghail dengan pembunuhan anak walaupun dia bukan pembunuhan yang sebenar. Kerana kalau tidak tentu dia termasuk dosa-dosa besar yang hampir setara dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan bahawa bercampur dengan wanita yang bercampur saja menyetubuhilah wanita yang menyusui termasuk perkara yang tersebar lagi banyak terjadi. Okay? Sebab seorang lelaki merasa sulit untuk bersabar tidak bercampur dengan isterinya selama masa penyusuan. Sampai 2 tahun kan? Mana nak sabar? Seandainya mencampurinya adalah hal yang diharamkan, nescaya hal itu adalah perkara yang sudah diketahui bersama dalam agama. Sebab Nabi takkan tunggu 1400 tahun baru Nabi nak keluarkan hukum, perintah. Tak. Ya? La yajuz al-bayan, la yajuz ta'khirul bayan ala waqtil hajah. Ini dia. Dan nescaya penjelasannya termasuk penjelasan yang paling penting. Dan umat ketika itu yang merupakan sebaik-baik zaman tidak akan mengabaikannya. Akan tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyatakan dengan jelas akan keharamannya. Ini dia. Sehingga diketahuilah bahawa hadis Asma hanya merupakan tuntunan dan kehati-hatian terhadap anak. Ya, jangan sampai dia menyebabkan rosaknya air susu ibunya dengan adanya kehamilan yang baru. Ya, mana bila dah mengandung pula tak bolehlah minum susu yang seterusnya. Ini. Kerananya yang merupakan kebiasaan orang-orang Arab adalah
mereka menyusukan anak-anak mereka kepada selain ibu-ibu mereka. Pelarangan daripada melakukannya paling tinggi hanya menunjukkan bahawa itu hanyalah termasuk kaedah sadduz zari'ah, tindakan pencegahan yang boleh menyebabkan sang anak mendapatkan mudarat. Ya. Dia kata, sementara kaedah sadduz zari'ah, kalau ada masalah yang lebih kuat yang bertentangan dengannya, maka masalah itu harus mesti didahulukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan berulang kali, katanya di sini wallahu a'lam. Kemudian kita tengok pula tentang fasal bab hukum beliau sallallahu alaihi wasallam dalam pembagian giliran, ini menginap di awal, kan, di awal kali nikah. Dia kata bab hukum dalam pembagian giliran menginap di awal kali nikah dan seterusnya di antara isteri-isteri yang barulah. Baik, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim di sini rahimahullahu ta'ala, dinukil melalui jalur yang sahih dalam as-sahihain, yakni Bukhari dan Muslim, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, dia berkata, termasuk sunnah kalau seorang lelaki menikah dengan seorang perawan, maka dia tinggal di sisinya selama 7 malam. 7 malam. Kemudian dia mulai membagi giliran. Dan kalau dia menikah dengan janda, maka dia tinggal di sisinya selama 3 malam. Kemudian mulai membahagi. Abu Qilabah berkata, kalau aku mau, maka aku akan mengatakan, sesungguhnya Anas meriwayatkannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata, apa yang Abu Qilabah katakan ini telah datang secara tegas dari Anas radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Al-Musnad daripada jalur Ayyub As-Sikhtiyani daripada Abu Qilabah daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW menjadikan untuk perawan 7 malam dan untuk janda 3 malam. Ini dia. Al-Thawri meriwayatkan daripada Ayyub bin Khalid Al-Hadza, keduanya daripada Abu Qilabah daripada Anas, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza tazawwaja al-bikra," apabila seseorang itu berkahwin dengan anak dara, aqama indaha sab'an, aqama, dia tinggal meletak bersamanya selama 7 hari. Wa idza tazawwaja ath-thayyiba, apabila dia berkahwin dengan janda, aqama indaha thalathan, dia tinggal bersama dengan janda itu 3 hari. Lepas tu baru dia memulakan giliran lah, ataupun menggilir. Baik. Dalam Sahih Muslim daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, tak kala Rasulullah SAW menikahinya dan masuk ke rumahnya, beliau menginap di sisinya selama 3 malam. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innahu laysa bika ala ahlika hawanun in syi'ti." "Innahu laysa biki ala ahliki hawanun in syi'ti sabba'tu laki wa in sabba'tu laki sabba'tu linisa'i." Ya, kata Nabi kita, sungguhnya tidak ada bagimu di sisi keluargamu daripada kehinaan. Ya, kalau kamu mau, maka aku akan bermalam 7 malam di sisimu. Ini dia. Tapi kalau aku bermalam 7 malam di sisimu, maka aku juga akan bermalam selama 7 malam di semua isteri-isteriku. Dalam riwayatnya dengan lafaz yang lain, tak kala beliau sallallahu alaihi wasallam akan keluar, Ummu Salamah memegang pakaian beliau. Maka beliau bersabda, "In syi'ti zidtuki wa hasabtuki bihi lil bikri sab'un wa lil thayyibi thalathun," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kamu mau, aku akan menambah malammu, tapi aku akan memperhitungkannya atasmu. Kira bayar balik lah. Untuk perawan 7 malam dan untuk janda 3 malam. Dalam As-Sunan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW selalu membagi secara adil. Seraya bersabda, Allahumma inna hadha qismi. Allahumma inna hadha qismi, ya Allah, inilah pembahagianku. Fima amliku, pada apa yang aku miliki. Daripada keadilan lah. Fala talumni, maka janganlah engkau cela aku. Fima la tamlik, fima tamliku wala amliku, pada perkara yang engkau miliki.